Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alfian Osman Production. Pada hari ini aku ingin menerangkan lebih lanjut tentang skill apa yang kita nak letak dalam resume kita. Nak tahu lebih lanjut? Jom saksikan. Okey, skill apa yang patut kita letak dalam resume kita? Seperti mana yang kita tahu, lain orang, lain diorang punya skill. Macam-macam skill lah yang diorang ada. Tak kira sama ada dalam bidang pekerjaan ke ataupun benda-benda yang tertentu. Okey, kita jumpa banyak dalam resume kita. Ada teamwork, ada leadership, ada communication. Cuma sekarang ni timbul persoalan dia. Boleh ukur ke teamwork? Boleh ukur ke leadership? Boleh ukur ke communication tu macam mana dia orang punya kiraan dia? Seperti mana yang kita nampak, yang paling common ataupun yang paling biasa, klise yang terletak adalah Microsoft Word. Tu antara skill paling biasa lah, ramai orang letak, termasuk aku sendiri. Seperti mana yang kita tahu, skill yang patut kita letak, skill yang memang ada related dengan industri dan juga bidang pekerjaan yang kita inginkan. Tu merupakan skill yang memang ngam ataupun kena dengan contoh pekerjaan yang memang kita nak tu. Yang tu yang paling penting sebenarnya. Contohnya macam aku terangkan daripada tentang language proficiency. Okey, sebagai contoh, language proficiency ni adalah macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil, Urdu dan juga apa-apa bahasa yang kita tahulah untuk kita communicate dalam bersama komuniti pekerjaan kita tu macam mana. So korang perlu letaklah korang punya language yang korang faham tu dekat resume korang. Seterusnya, proficiency daripada segi contohnya macam IT ataupun software. Contohnya software designing macam Photoshop, Illustrator ataupun Premiere Pro yang melibatkan editing sebagainya tu merupakan salah satu kemahiran yang korang perlu ada ataupun skill yang korang kena ada yang mesti tak dalam resume. And then contohnya macam kalau programmer macam HTML, Java, C++ dan juga sebagainya. So tu merupakan antara skill yang korang perlu letak dalam resume, dan tu juga yang menjadikan korang punya resume tu lebih berkualiti. Tu juga yang akan menjadi tarikan majikan kita untuk melihat apa benda yang kita boleh buat. Macam dia tengok apa kemahiran yang kita boleh buat tadi, macam-macam benda kan. Jadi tu salah satu cara untuk attract kita punya majikan company tu untuk ambil kita intern ataupun bekerja dekat company tu. And then ada satu lagi skill yang kita boleh nyatakan kat sini sebagai skill tambahan. Contohnya macam tools. Contohnya sebagai machine apa yang kita boleh guna, and then peralatan apa yang kita boleh pakai untuk buat satu bidang kerja tu. Tu merupakan juga satu benda penting dalam kita yang perlu letak dalam resume kita. Contohnya macam engineering ke ataupun bidang fine art ke yang aku pernah belajar, ada melibatkan welding, ada juga melibatkan mesin-mesin tertentu yang kita boleh gunakan untuk buat kerja ataupun benda yang kita perlu buat masa dalam kita punya internship ataupun pekerjaan. Dan reminder juga, machine photostat bukan dikira sebagai tools dekat sini. Ada beza dia kat sini. So benda tu perlu diletakkan kita punya tools yang kita tahu guna, dan bukan macam machine photostat tadi tu tak dikira langsung. Dan juga ingat, kalau kita nak letak kita punya skills tu, kita kena ada indicator. Ataupun lebih senang macam ni, kita nak ukur setinggi mana ataupun selemah mana kita punya kemahiran tu masa nak buat satu kerja tu. Okey lah, paling senang dekat sini kita gunakan dalam 3 kategori, iaitu yang first kali, kompetensi level yang pertama adalah first kali yang perlu kita letak adalah satu, basic, and then 2, intermediate ataupun advanced, ataupun yang 3 sekali paling last, yang ni paling penting, expert lah dalam kemahiran tersebut. Contohnya kalau aku letak aku punya dalam resume tu Photoshop, apa yang diorang boleh expect untuk kita buat dengan Photoshop tu. Contohnya semacam design poster tu macam mana. Contohnya apa yang aku alami ada dalam masa 3 jam, 4 jam macam tu. Kalau buat poster tu pun kalau ada kena dengan font tak cantik, font kena adjust lagi, ataupun color blending dia tak kena dengan tema company ataupun
benda yang perlu kita buat tu ataupun permintaan company tu macam mana kita punya design tu tak matching ataupun tak terima ke, and seolah ada problem kat situ. Okey, yang kedua, intermediate ataupun advanced ni pula berkemungkinan expert dalam apa tu buat dalam 2 jam ataupun 3 jam macam apa dia lebih okey daripada yang apa basic tadi lah. Dia boleh mampu untuk siapkan dengan apa kualiti yang lebih elok lagi daripada yang basic tadi. Tu salah satu lah untuk intermediate ataupun advanced ni. And then untuk yang untuk apa yang apa ni expert ni tadi, dia boleh mungkin dalam siap dalam 1 jam, kena dengan tema, kena dengan color, kena dengan apa blending mode apa semua. Dia punya design tu tadi company memang galakkan untuk ambil dia ni sebagai apa editor apa semua untuk siapkan design dengan lebih elok lagi. Tu antara orang yang expert. Dia boleh link dengan klien, dia boleh link dengan apa color apa tu poster apa semua tadi yang design guna Photoshop tadi. So tu antara orang yang lebih expert lah kat sini. So benda ni kita boleh klasifikasikan sebagai skill korang. So dekat sini nak jelaskan letak korang punya kompetensi level tu kalau melibatkan kemahiran korang dalam satu software tu. Contohnya macam tadi basic, lepas tu ada intermediate ataupun advanced, and then last sekali yang paling bagus adalah expert lah berkaitan dengan software tu. So daripada situ, that's how kita punya skills korang tu dia boleh attract kita punya majikan tu untuk tarik korang untuk bekerja dekat company tu. So daripada situ tu sebagai salah satu cara kita untuk nampak kita pun elaborate kita punya resume tu untuk nampak lebih power. Alright, sekian itu saja untuk perkongsian aku pada hari ini. Kalau ada pendapat ataupun pandangan lain yang korang boleh komen kat sini, just komen je lah. Korang boleh nyatakan kat sini apa yang elok tu daripada apa pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang tu adalah daripada kelemahan aku sendiri. Okey, jumpa lagi kita pada masa akan datang. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.